Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam sesi rakaman pembelajaran secara online. Untuk sesi kali ini saya akan membicarakan sedikit sebanyak berkaitan dengan topik-topik yang telah kita belajar sepanjang minggu pertama sampai ke minggu ke-6 semasa kita berada di kampus, yang merangkumi topik 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi untuk sesi ini kita akan mengkaji untuk sekitar 15 minit, termasuklah beberapa video yang saya akan sertakan untuk membuka minda kita, untuk refresh balik ingatan kita tentang apa yang dikatakan penulisan korporat dan juga apa hubungannya penulisan korporat dengan perhubungan korporat ataupun perhubungan awam. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, untuk berdasarkan silibus kita, di peringkat awal, di bahagian bab pertama, topik pertama, kita bincang mengenai penulisan korporat, berkaitan dengan definisi, jenis, prinsip dan tanggungjawab. Dan saya akan pilih dan memberi tumpuan perbincangan secara ringkas kepada topik-topik yang utama saja. Contohnya kalau kita lihat dalam topik 1, kita diutarakan berkaitan dengan apa itu penulisan korporat. Kita tahu bahawa penulisan korporat ini banyak bergantung kepada tiga perkara utama, tiga elemen utama yang dipertanggungjawabkan kepada penulis korporat untuk mereka sebarkan kepada sasaran dalaman maupun sasaran luaran. Pertama sekali ialah identiti korporat, kedua image korporat, ketiga reputasi korporat. Tiga elemen ini cukup penting dan ini merupakan rangka kerja, rangka rujuk kepada penulis-penulis korporat. Siapa penulis korporat? Ini soalan utama. Siapa penulis korporat sebenarnya? Adakah dalam suatu jabatan itu memang ada spesifik penulis korporat, ataupun penulis korporat ini hanya satu subset ataupun salah satu bidang tugas seorang pegawai korporat ataupun pegawai perhubungan korporat, ataupun yang kita selalu sebutkan juga pegawai perhubungan awam. Itu perkara penting. Jadi untuk khusus SCCA 2053 ini, kita nak melihat skop penulisan korporat, itu kerja-kerja penulisan korporat. Siapa yang menjalankan tanggungjawab menulis ataupun penulisan korporat ini bergantung kepada organisasi. Ada organisasi yang mengkhususkan tanggungjawab penulisan korporat ini kepada pegawai perhubungan awam. Ada yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai pentadbir awam atau kepada pegawai perhubungan korporat. Mana penulisan korporat ini merupakan salah satu saja bidang profession kita yang sebenarnya. Kalau saya sebagai pegawai korporat, saya juga bukan sahaja mentadbir pejabat, mengurus hal-hal korporat lain, tapi juga salah satu bidang saya adalah menulis bahan-bahan korporat. Bahan-bahan korporat seperti yang kita maklum di sini, terdapat banyak jenis penulisan korporat, antaranya penulisan awam, penulisan ucapan pengarah kita, ucapan ketua jabatan kita kena tulis, walaupun talking point penting itu datang daripada pegawai kita. Penulisan awam yang banyak kita kaitkan dengan penulisan akhbar, kita sebarkan maklumat organisasi kita pada awam, aktiviti, pencapaian, CSR, Corporate Social Responsibility, yang dilakukan oleh jabatan kita kepada orang awam. Itu juga terdapat juga penulisan periklanan ataupun dikenali sebagai copy periklanan ataupun copy advertising. Copy advertising ialah kita menulis iklan dan menerbit iklan yang ada identiti, image dan reputasi korporat. Begitu juga kita penulis korporat juga bertanggungjawab untuk menulis di TV, radio, sekarang banyak pula menggunakan FB Live,
IGTV. Semua ini termasuklah penerbitan organisasi, penulisan laporan. Semua ini adalah satu rangka tugasan-tugasan penulisan korporat. Jadi apa saja jawatan kita di dalam sebuah organisasi, andai kata kita diberi tanggungjawab untuk menulis sesuatu bahan bagi pihak jabatan ataupun pihak organisasi, inilah bentuk-bentuk penulisan yang biasa dipraktiskan, yang biasa diamalkan di jabatan-jabatan perhubungan korporat ataupun perhubungan awam. Sebab tu kita lihat kat sini dalam bab 1 kita memperincikan keseluruhan bahan-bahan tersebut, jenis-jenis penulisan tersebut, khususnya dalam latihan kita banyak menulis berkaitan dengan berita, rencana berita, siaran berita, iklan, dan juga kita membuat penulisan bisnes. Itu yang utama. Jadi secara tak langsung kita boleh lihat di sini bahawa penulisan korporat adalah tanggungjawab pegawai korporat, pegawai perhubungan awam, pegawai industri, pegawai tadbir dalam sebuah korporat yang bertujuan untuk meningkatkan imej identiti seorang dalam ataupun identiti organisasi korporat tersebut. Jadi saya tak langsung kerja-kerja penulisan korporat ini sebenarnya perlu dan wajib diketahui oleh semua eksekutif, sebab kita berada di peringkat eksekutif bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat-maklumat positif berkaitan dengan organisasi kita untuk meningkatkan reputasi dan imej kita di luar pada dunia korporat.